Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah assignment untuk analisis ayat di bawah subjek CTU 151 Islamic Thoughts and Civilization. Untuk assignment ini kita ada 4 orang ahli kumpulan, termasuk saya. Nama kita boleh lihat pada slide. Tamadun. Perkataan tamadun ialah berasal daripada perkataan Arab iaitu madana, mudun dan madain yang bermaksud pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan tingkat kemajuan di dalam kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material, yang mengambil Islam sebagai ad-din yang sempurna di mana iman, ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat. Perkara ini dapat dilihat menerusi ciri ketamadunan dalam sesebuah masyarakat dalam dua aspek pembangunan negara, iaitu pembangunan secara fizikal dan pembangunan secara spiritual. Ketamadunan di dalam pembangunan secara fizikal adalah seperti pembangunan, struktur bangunan, sistem pendidikan dan ekonomi. Manakala ketamadunan dari segi spiritual ialah seperti akhlak, adab dan kerohanian masyarakat. Semua pembangunan ini berpaksikan kepada maqasid syariah yang berteraskan kepada 5 aspek, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Sejajar dengan pembangunan di era zaman modernisasi ini, pasti terdapat pelbagai isu-isu baharu yang terbit akibat daripada norma kehidupan yang berbeza daripada zaman Rasulullah SAW. Namun, semuanya telah dipersiapkan berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ayat Quran dan hadis. Di dalam video kami ini, kami sertakan beberapa isu di dalam masyarakat dan hujahnya berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Muhaimin bin Alukana dari grup BA 112G. Ingin membentang satu topik iaitu akidah mengenai zina. Analisis ayat yang saya ambil iaitu daripada surah Al-Isra' surah ke-17 ayat ke-32. Zina terbahagi kepada dua, iaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan ni ialah pezina yang belum berkahwin, manakala zina muhsan ialah pezina yang sudah berkahwin. Dan hukumannya ialah bagi zina ghairu muhsan ialah sebatan sebanyak 100 sebatan, manakala zina muhsan rejam sampai mati. Kaitan antara akidah dan zina ialah tergoncangnya akidah seseorang itu kerana mereka akan melakukan perkara yang berdosa besar. Hal ini kerana jika seorang itu berasa gelisah dan mereka akan menambah dosa besar mereka dengan membunuh bayi ataupun anak luar nikah tersebut. Hal ini akan mendorong mereka untuk membunuh diri di mana mereka tidak lagi berpegang teguh pada rukun iman, iaitu qada dan qadar. Baik, kesan dia ialah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zina. Yang seterusnya ialah tekanan diri. Seorang itu akan bergelisah dan rasa tekanan diri dan akhirnya melakukan perbuatan yang boleh merosakkan akidah, iaitu membunuh diri. Dan kemudian masyarakat akan berpecah belah dan hal ini kerana keluarga baik keluarga belah wanita dan keluarga belah lelaki akan bergaduh, dan ini akan menyebabkan masyarakat menjadi huru-hara. Dan yang terakhir, zina akan terus berleluasa. Hal ini disebabkan oleh kerajaan sekiranya kerajaan tidak
memandang serius akan isu ini dan tidak melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka zina akan terus berleluasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'idah bermakna hidangan. Surah Al-Ma'idah mengandungi 120 ayat dan merupakan surah yang kelima dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Berdasarkan ayat Al-Quran pada ayat 90, hukum arak adalah haram. Istilah kotor bermakna najis. Seperti yang telah diterangkan oleh ulama Al-Syafi'iyah, hal ini adalah kerana arak merupakan sejenis cecair yang memabukkan. Istilah menjauhi bermakna jauhi perkara yang mendekatkan diri dengan arak. Kesan-kesan meminum arak adalah seperti yang dapat kita lihat. Di bawah sekali ada gambar berkenaan dengan isu semasa. Oleh itu, dari sini kita dapat tahu bahawa kita sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi arak kerana ia merupakan suatu tegahan dalam syariat Islam. Akibat arak, badan binasa. Terima kasih. Bahagian akhlak yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan yakni pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri terdapat akhlak yang paling mulia. Hal ini kerana baginda mentauhidkan Allah yakni dengan sentiasa mengingati Allah, memperbanyakkan zikir dalam kehidupan seharian baginda. Maksud tauhid adalah mengesakan atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh aspek kehidupan seharian. Tauhid terbahagi kepada 3 bahagian, yakni bahagian yang pertama merupakan tauhid uluhiyah yang menekankan keyakinan dalam diri seseorang Muslim bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua merupakan tauhid rububiyah, yakni yang menekankan keyakinan bahawa Allah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta. Dan yang terakhir sekali adalah asma wa sifat, yakni tauhid yang menetapkan nama dan sifat Allah bertepatan dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan menafikan nama dan sifat yang sesuai dengan apa yang telah Allah nafikan dari dirinya sendiri. Oleh itu, kita sebagai umat muslimin haruslah sentiasa mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita perlu memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah dalam kehidupan seharian kita bagi memperoleh akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, sekiranya terdapat kemusykilan tentang hukum hakam, mereka akan terus bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah akan terus menjawab persoalan tersebut. Namun, pada zaman ini, dengan normalisasi yang baharu, timbul pelbagai masalah-masalah baru ekoran kemodenan dunia. Maka itu, soalan-soalan tersebut perlu disoal kepada mereka yang berkelayakan untuk menjawab kemusykilan agama. Contohnya di Malaysia, sebarang persoalan baharu tentang agama memerlukan pandangan mufti melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Sebagai contoh, JAKIM merupakan agensi yang mempunyai autoriti untuk mengeluarkan suatu hukum. Setiap keputusan adalah tertakluk pada kesepakatan para mufti berlandaskan keperluan dalam masyarakat yang majmuk di Malaysia. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa setiap hukum yang dikeluarkan oleh JAKIM mengambil kira kemaslahatan masyarakat Islam di Malaysia khususnya tanpa mengabaikan keperluan masyarakat yang beragama lain di Malaysia sesuai dengan kehidupan masyarakat majmuk yang berbilang bangsa. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.